Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang mengikuti Fifth Langkawi International Multidisciplinary Conference 2022. Fifth LIMC 2022. Saya Muhammad Nur Hidayat Hasbola bin Haji Min. Dalam video ini saya akan membentangkan serba sedikit hasil kajian saya yang bertajuk Migrasi Pendakwah Jawa dan Impaknya Terhadap Penerimaan Islam oleh Masyarakat Pedalaman di Sabah. Jadi sebagai pengenalan, sekiranya ditelusuri kepada sejarah kemasukan Islam di Sabah, Islam telah sampai ke Sabah pada abad ke-15 lah. Seperti mana di tempat-tempat yang lain, Islam sampai ke Sabah adalah melalui kedatangan para pendakwah-pendakwah daripada luar. Ada daripada Yaman, ada dikatakan daripada Yaman, Tanah Arab, ada yang dikatakan daripada India dan berbagai-bagai lagi lah. Jadi daripada abad ke-15 dan seterusnya telah ramai pendakwah-pendakwah daripada luar yang datang untuk menyebarkan Islam di Sabah. Jadi walaupun terdapat ramai pendakwah-pendakwah dari pelbagai negara yang datang ke Sabah, bagaimanapun Islam ataupun penyebaran Islam itu hanya tertumpu di kawasan pesisir pantai sahaja. Dan ini hanya berterusan sehingga abad ke-20. Islam hadir pada abad ke-15, tetapi sehingga abad ke-20 Islam hanya tersebar di sekitar pesisir pantai sahaja. Ini kerana Islam sukar untuk dibawa ke kawasan pedalaman akibat daripada bentuk geografi yang berbukit bukau dan dalam masa yang sama sistem pengangkutan pada ketika itu agak terbatas dan terhad, jadi menyebabkan kesukaran untuk membawa Islam ke kawasan pedalaman. Bagaimanapun senario tersebut berubah pada abad yang ke-20 apabila Islam mulai masuk ke kawasan pedalaman. Yang mana Islam itu dibawa oleh seorang pendakwah daripada Indonesia beretnik Jawa yang bernama Mandur Sharif. Jadi dalam kajian ini saya akan cuba membentangkan bagaimana migrasi pendakwah Jawa tersebut, iaitu Mandur Sharif, dan impaknya terhadap penerimaan Islam oleh masyarakat pedalaman di Sabah. Jadi sebelum kita masuk kepada apakah impak ataupun bagaimanakah migrasi Mandur Sharif itu boleh memberikan impak kepada penerimaan Islam di Sabah, adalah lebih baik sekiranya kita tengok juga berkenaan dengan profil penduduk dan landscape beragama yang ada di Sabah di awal perkembangan Islam ataupun sebelum Islam itu tersebar meluas di Sabah. Jadi profil penduduk ataupun masyarakat di Sabah ni kita boleh lihatlah daripada segi etnik-etnik di Sabah. Lepas tu kalau untuk melihat etnik-etnik di Sabah ini juga dia terbahagi kepada dua kategori. Satu, kategori etnik di bawah kategori Bumiputra, dan yang kedua adalah etnik ataupun kaum di bawah bukan Bumiputra. Bagi kategori Bumiputra, dia ada beberapa etnik yang dikategorikan sebagai Bumiputra di Sabah, iaitu Kadazan Dusun, Bajau dan Murut lah, yang mana ketiga-tiga etnik ini merupakan etnik utama di Sabah, memandangkan mereka mempunyai komposisi yang terbesar jika dibandingkan dengan etnik-etnik yang lain. Selain daripada Kadazan Dusun, Bajau dan Murut ini, terdapat juga etnik-etnik Bumiputra yang lain, seperti Idahan, Sungai, Kuijau, Iranun, Melayu Brunei, Kedayan, Rungus, Kokos, Bisaya dan lain-lain lagi lah, ada banyak lagi. Okey, itu untuk kategori yang pertama,
etnik-etnik yang diletakkan di bawah kategori Bumi Putra. Untuk kategori yang kedua, iaitu bukan Bumi Putra, antara kaum yang ada di Sabah di bawah kategori bukan Bumi Putra ini samalah seperti mana yang ada di Semenanjung Malaysia, iaitu kaum Cina dan juga India. Jadi ini merupakan etnik-etnik ataupun kaum yang ada di Sabah lah, berdasarkan kepada dua kategori, Bumi Putra dan juga bukan Bumi Putra. Dan seterusnya kita boleh lihat juga profil ataupun profil penduduk ini berdasarkan kepada taburan penempatan etnik-etnik yang saya sebutkan tadi. Kalau diperhatikan, kalau diperhalusi bahawa etnik-etnik yang saya sebutkan tadi itu kita boleh tahu di mana tempat mereka kita kira sebagai dominan tempat penempatan ataupun taburan penempatan etnik-etnik tersebut. Okay, kalau di Sabah ni kita boleh bahagikan kepada dua lah taburan penempatan etnik-etnik yang ada di Sabah. Yang pertama adalah penempatan pedalaman. Maksudnya ada etnik-etnik di Sabah tu dia dominan. Etnik-etnik itu dominan, tempat penempatan mereka itu adalah di pedalaman Sabah. Itu yang pertama. Jadi etnik-etnik yang sinonim ataupun dominan berada di pedalaman Sabah adalah Kadazan Dusun dan Murut serta sub-etniknya lah. Jadi ini antara etnik yang dominan, tempat taburan penempatan mereka di pedalaman. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula di pesisir pantai di pesisir Sabah ni. Kalau di pesisir Sabah ni ada juga etnik-etnik yang dominan sebagai masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Okey, antaranya adalah Bajau, Sulu, Melayu Brunei, Bugis, Kokos, Iranun dan macam-macam lagi lah. Jadi kalau di Sabah ni kita boleh tahulah siapa etnik yang dominan tinggal di pesisir, kawasan pesisir, dan apakah etnik-etnik yang dominan tinggal di pedalaman. Jadi kalau di dalam gambar ni kita akan nampak ini merupakan peta Sabah lah. Okey, ini adalah peta Sabah. Jadi Sabah ni terbahagi kepada beberapa bahagian dan beberapa daerah dan sebagainya. Okey, ini secara keseluruhan lah di dalam peta ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tengok di dalam peta ni, okey, di sini saya ada buat sedikit apa orang kata coloring lah. Saya ada warnakan. Yang pertama bahagian biru, yang mana bahagian biru ini sebagai taburan penempatan etnik-etnik di kawasan pesisir, dan yang berwarna putih ini pula adalah taburan bagi etnik-etnik yang tinggal di pedalaman Sabah. Jadi seperti yang saya sebutkan di dalam slide sebelum ini, di kawasan-kawasan pesisir ni yang berwarna biru ni, dia ada etnik-etnik yang dominan yang mendiami kawasan pesisir ini. Antaranya adalah seperti Bajau, Iranun dan sebagainya tadilah. Yang color biru ni di kawasan pesisir ni merupakan tempat dominan mereka diami. Manakala bagi yang berwarna putih ni di kawasan pedalaman ini adalah antara kawasan yang menjadi tempat taburan penempatan bagi etnik-etnik seperti Kadazan Dusun, Murut dan sub-etniknya. Jadi kalau ditanya di manakah kawasan utama penempatan bagi etnik Kadazan Dusun dan juga Murut, inilah kawasannya, bahagian pedalaman. Kalau yang seperti Bajau, dan sebagainya, Iranun dan sebagainya itu mereka mendiami di kawasan pesisir yang berwarna biru ini. Okey, yang seterusnya berkenaan dengan profil penduduk dari aspek beragama bagi penduduk Sabah ni. Okey, seperti mana juga di tempat-tempat lain sebelum wujudnya ataupun sebelum berlakunya kemasukan pengaruh agama, di Sabah ini juga mereka sebelum menerima pengaruh agama, apa yang menjadi kepercayaan
dan juga amalan masyarakat Sabah sebelum masuknya unsur agama adalah mereka mengamalkan kepercayaan animisme lah, yang mana mereka percaya bahawa sekeliling mereka ini memberikan adanya semangat, boleh adanya semangat, wujudnya roh yang boleh memberikan kebaikan dan boleh juga memberikan kemudaratan. Apa-apa yang ada di sekeliling lah, seperti pokok, batu, sungai dan sebagainya. Masyarakat pada ketika itu mempercayai bahawa apa yang berada di sekeliling itu boleh memberikan kebaikan, maslahah ataupun kemudaratan. Dan seterusnya, selari dengan peredaran masa, seperti mana di tempat-tempat lain juga, Sabah juga menerima kemasukan pengaruh agama. Jadi kalau agama Islam itu dikatakan dia telah mulai masuk ke Sabah ataupun Borneo pada tahun 1300. Manakala bagi agama Kristian itu dikatakan masuk ke Sabah pada tahun 1859. Jadi setelah masuknya pengaruh agama baik Islam ataupun Kristian ke Sabah, antara landscape masyarakat Sabah yang terbentuk adalah agama itu sinonim dengan etnik-etnik yang spesifik. Ada etnik-etnik yang tertentu dia lebih sinonim dengan agama A, ada etnik-etnik tertentu yang sinonim dengan agama B. Jadi apakah maksudnya? Jadi maksudnya kalau tengok di dalam slide yang sekarang ni, kalau dekat Sabah, bagi agama Kristian ini dia lebih sinonim dengan etnik Kadazan Dusun, Ngurut serta sub-etniknya. Majoriti Kristian kalau dekat Sabah ni biasanya akan dianuti oleh etnik inilah, iaitu Kadazan Dusun, Ngurut dan juga sub-etniknya. Manakala bagi agama Islam, yang menjadi dominan ataupun etnik-etnik yang sinonim berpegang kepada agama Islam, menganut agama Islam adalah seperti Bajau, Sulu, Melayu Brunei, Bugis, Kokos, Iranun dan lain-lain lagi. Manakala seperti mana di tempat lain, Buddha ni sinonim dengan masyarakat Cina dan begitu juga Hindu, dia lebih sinonim dengan masyarakat India. Jadi ini salah satu lagi bentuk landscape beragama yang boleh diperhatikan yang ada di Sabah ni, yang mana agama itu dia sinonim dengan etnik-etnik tertentu. Jadi ini adalah peta yang samalah seperti mana yang saya tunjukkan tadi. Okay. Kalau macam yang saya sebutkan tadi, bahawa kalau yang di bahagian pesisir yang berwarna biru ini biasanya diduduki oleh masyarakat daripada etnik Bajau, Iranun dan sebagainya. Jadi dapat juga kita fahami bahawa kebanyakan masyarakat Muslim itu duduk di bahagian pesisir ini. Bahagian pesisir yang berwarna biru ini. Dan bagi yang duduk di bahagian pedalaman ini adalah masyarakat Kadazan Dusun dan juga Ngurut serta sub-etniknya. Jadi seperti yang kita boleh fahami juga, jadi penempatan masyarakat Kristian adalah di kawasan pedalaman ni lah, kawasan pedalaman ni. Baik, di awal perkembangan agama di Sabah, sejak masuknya pengaruh agama di Sabah baik Islam maupun Kristian, sebenarnya walaupun Islam itu masuk lebih awal, iaitu lebih kurang 1300 tahun pada tahun 1300 berbanding Kristian pada tahun 1800 yang datang kemudian daripada Islam, tetapi yang berkembang lebih pesat di Sabah adalah agama Kristian, terutamanya ketika Sabah diperintah
di bawah Syarikat Berpiagam Borneo Utara British. Ketika Sabah diperintah oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara British ini, Kristian dapat berkembang dengan baik, dapat berkembang dengan pesat, memandangkan pemerintah pada ketika itu sendiri adalah daripada Barat dan dominan kepada beragama Kristian. Jadi perkembangan Islam itu mendapat galakan daripada pemerintah lah. Mereka lah penjajah itu sebagai pemerintah, jadi mereka memberikan galakan untuk menyebarkan atau mengembangkan agama Kristian. Itu yang pertama. Yang keduanya, pemerintah pada ketika itu mempunyai bantuan. Bantuan dari segi kemudahan pengangkutan seperti kapal terbang yang boleh membantu gerakan-gerakan penyebaran agama Kristian ke seluruh Sabah, termasuklah ke pedalaman. Dan selain itu juga mereka diberikan bantuan dari segi kewangan lah daripada gereja-gereja antarabangsa untuk membantu proses dakwah Kristian di Sabah. Jadi ini menyebabkan Kristian berkembang lebih pesat di awal kemasukan ataupun di awal perkembangan agama di Sabah ataupun pada ketika itu dipanggil Borneo Utara pada ketika itu, terutamanya ketika diperintah oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara British. Jadi kenapa Islam dia tidak berkembang pesat seperti agama Kristian pada ketika itu? Dia ada beberapa sebab. Yang pertama, tidak ada organisasi dakwah secara khusus dan sistematik lah. Kalau kita lihat sekarang, pada zaman sekarang ni kita ada pelbagai macam badan-badan yang boleh menggerakkan usaha dakwah Islam. Ada NGO, okay? Ada badan kerajaan dan sebagainya. Sekarang ni kita ada contohnya seperti NGO, seperti Pertubuhan Islam Seluruh Sabah ataupun USIA. Lepas tu kita ada badan-badan kerajaan seperti Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Jadi bila ada badan-badan seumpama ini, bolehlah menjalankan dakwah secara khusus dan juga sistematik pada masa sekarang. Tetapi pada zaman penjajahan, perkara ini tidak ada. Badan-badan yang khusus untuk melaksanakan gerakan-gerakan dakwah tidak ada. Berbeza dengan usaha dakwah yang dilakukan oleh Kristian seperti yang saya sebutkan tadi, mereka lebih sistematik, ada kemudahan untuk melancarkan ataupun mengembangkan agama Kristian. Ini berbeza dengan agama Islam. Salah satu sebab tidak dapat dikembangkan secara pesat agama Islam adalah sebab tidak ada organisasi yang lebih sistematik untuk melancarkan usaha-usaha dakwah. Itu yang pertama. Yang kedua pula, disebabkan tidak ada badan-badan ataupun agensi ataupun jabatan yang secara khusus menjalankan usaha dakwah. Dakwah yang dijalankan pada ketika itu hanyalah dilakukan oleh orang perseorangan ataupun secara berkumpulan, yang mana ia dilakukan secara sukarela. Tidak ada galakan daripada pemerintah, tidak ada bantuan daripada pemerintah. Jadi ini antara kekangan menyebabkan kenapa usaha-usaha dakwah itu sedikit sukar pada ketika itu untuk sampai ke kawasan-kawasan pedalaman. Kalau kepada perkembangan Kristian, mereka ada kemudahan pengangkutan seperti kapal terbang, tetapi bagi yang Islam ini, usaha dakwah Islam ini tidak ada kemudahan seperti itu pada ketika itu. Yang ketiga ini pula adalah kewangan terbatas. Kewangan terbatas, tidak ada bantuan daripada pemerintah. Pemerintah pada ketika itu adalah pihak British, jadi mereka tidak memberikan sebarang bantuan untuk mengembangkan agama Islam. Berbeza dengan Kristian, ada bantuan kewangan. Bukan sahaja daripada pemerintah, malah mendapat juga bantuan daripada pihak antarabangsa. Jadi ini menyebabkan usaha dakwah ke kawasan-kawasan sekitar Sabah, malah pedalaman, terbatas. Dan yang keempat,
faktor yang menjadi kesukaran untuk Islam dikembangkan di Sabah, terutamanya di kawasan pedalaman, adalah sistem jalan dan pengangkutan yang terbatas. Jadi apakah kesan apabila adanya perkara-perkara seperti yang saya sebutkan, 4 perkara tadi, yang mana Islam pada ketika itu tidak ada badan yang khusus, jabatan yang khusus untuk menggerakkan dakwah, okay? Usaha dakwah dilakukan hanya oleh orang perseorangan dan perkumpulan secara sukarela. Lepas tu ada kekangan dari segi kewangan dan sebagainya. Apakah kesan perkara-perkara tersebut terhadap Islam di Sabah? Jadi dia ada beberapa kesan, iaitu yang pertama, perkembangan Islam bergerak perlahan. Berbeza dengan agama Kristian tadi, mereka bergerak lebih pantas dan pesat. Tetapi kalau Islam, dia bergerak perlahan. Islam yang masuk ke Sabah pada abad ke-15 hanya tersebar di kawasan pesisir sehingga abad ke-20 sahaja. Sampai ke abad ke-20, Islam hanya tersebar di pesisir pantai. Daripada abad ke-15 Islam masuk, tetapi Islam hanya tersebar di kawasan pesisir sehingga abad ke-20 disebabkan kekangan-kekangan yang saya sebutkan tadi. Tidak ada jalan, sistem pengangkutan yang baik, sistem jalan raya yang terhad, tidak ada bantuan kewangan, tidak ada support daripada pihak pemerintah dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan Islam sukar untuk dikembangkan di kawasan pedalaman. Bagaimanapun pada abad ke-20 barulah Islam itu mulai masuk ke kawasan pedalaman. Pada abad ke-20 barulah Islam masuk ke kawasan pedalaman, yang mana Islam dibawa masuk ke pedalaman itu melalui satu orang individu, iaitu bernama Mandur Sharif. Dia merupakan seorang pendakwah berbangsa daripada etnik Jawa yang berasal daripada Indonesia. Jadi bagaimanakah pergerakan ataupun migrasi seorang pendakwah Indonesia ke Sabah ni? Jadi dia ada sedikit fasa lah. Pada tahun 1881 sehingga 1942 ketika Sabah diperintah oleh SBBUB, iaitu Syarikat Berpiagam Borneo Utara British. Pihak SBBUB pada ketika itu ingin membangunkan ekonomi Sabah secara keseluruhannya. Disebabkan kurang tenaga kerja pada ketika itu, maka pihak SBBUB menjalankan dasar penggunaan tenaga kerja asing. Mereka perlukan khidmat tenaga kerja daripada luar Sabah, memandangkan kurangnya tenaga kerja daripada orang-orang tempatan. Jadi disebabkan itu tenaga kerja asing dibawa masuk dari pelbagai negara, antaranya India, China, Kepulauan Kokos dan Indonesia. Jadi ketika pekerja-pekerja asing ini dibawa masuk, maka di sinilah Mandur Sharif ataupun pendakwah Indonesia itu dibawa masuk ke Sabah. Jadi siapakah Mandur Sharif ini? Nama penuh dia Muhammad Sharif Adiwinata, lahir pada tahun 1884. Ada juga pandangan yang mengatakan dia lahir pada tahun 1885. Dia berketurunan Jawa Sunda, berasal daripada daerah Banten, Jawa Tengah. Dia bermigrasi ke Sabah pada tahun 1920-an sehingga 1927. Ini antara tahun-tahun apabila pihak British memerlukanlah khidmat daripada tenaga kerja luar daripada Sabah. Mandur Sharif ini dia telah menetap di Sabah selama 30 tahun. Dia bekerja sebagai mandur di ladang getah Lobo yang terletak di Menggatal, dan dia kembali ke Jawa Tengah pada tahun 1969 dan meninggal usia pada tahun 84 tahun. Okey, ini adalah fasa-fasa ataupun bagaimana bentuk dakwah Mandur Sharif. Jadi pada awal permulaan dakwah Mandur Sharif ini, dia bermula ketika di Lobo Menggatal. Ketika dia mula-mula ditempatkan ataupun bertugas oleh pihak British di Lobo Menggatal, dia telah memulakan dakwahnya. Dan seterusnya dia membawa dakwah dia itu ke kawasan pedalaman, iaitu di Ranau, Sabah.
Jadi bagaimanakah kaedah beliau ataupun Mandur Syarif ini di dalam menyebarkan Islam? Sebelum dia menyebarkan Islam, sebenarnya dia telah mempunyai satu kemahiran lain, iaitu mempunyai kemahiran ketabiban lah, iaitu merawat orang. Jadi disebabkan dia ini boleh merawat pesakit, merawat orang-orang sakit, maka dia sering menerima kunjungan daripada masyarakat. Bukan sahaja masyarakat terdekat, tapi masyarakat yang daripada jauh. Jadi ketika uh, dia memberikan rawatan ini, inilah peluang yang diambil oleh Mandur Syarif ini untuk menyebarkan agama Islam. Jadi kaedah yang digunakan oleh Mandur Syarif di dalam menyebarkan Islam ni dia ada tiga lah. Dia ada tiga sebenarnya. Ya, yang pertama dia ada pribadi yang baik. Bila ada pribadi yang baik, dia disenangi oleh masyarakat sekeliling untuk berjumpa dengan dia, untuk mengenali beliau dan merapatkan diri kepada beliau ini. Dan yang kedua, dia mempunyai kemahiran ketabiban, iaitu boleh merawat. Dan yang ketiga, dia mempunyai kemahiran kebatinan, yang mana apabila dia merawat orang, lepas tu orang melihat bahawa dia mampu merawat orang dengan kemahiran kebatinan, seperti mana dia dapat menyembuhkan pelbagai penyakit ganjil seperti santau, sihir dan ilmu hitam. Lepas tu menggunakan ayat-ayat Al-Quran, terdapat juga amalan-amalan yang beliau gunakan itu sebenarnya ada unsur-unsur bercampur baur, antara unsur-unsur Islam dengan unsur-unsur yang bukan datangnya daripada Islam. Jadi apabila ada ketiga-tiga kaedah yang digunakan oleh Mandur Syarif ini, kesannya masyarakat animisme mudah tertarik kerana ia menganggap sesuatu yang luar biasa yang ada pada Mandur Syarif tersebut. Jadi ini menarik perhatian mereka untuk mengenali Mandur Syarif dan ingin cuba mencontohi bagaimana ingin menjadi seperti Mandur Syarif tersebut, dakwah daripada Jawa tersebut. Baik, yang ini pula adalah peranan dan sumbangan Mandur Syarif. Jadi kalau kita tengok di dalam skrin ni, dia punya peranan dan sumbangan ataupun impact kedatangan Mandur Syarif ke Sabah ni, dia ada beberapa lah. Yang pertama, Mandur Syarif ini telah mengislamkan orang-orang Kadazan dusun. Antaranya yang telah diislamkan, yang pertama tu adalah Muhammad Ali Kandalis. Ini merupakan orang yang pertama. Seterusnya apabila Muhammad Ali Kandalis ini menganut Islam, maka masyarakat sekeliling juga mengikuti beliau ini untuk masuk Islam. Daripada tahun 1940-an sehingga tahun 1969 dianggarkan terdapat 140 orang Islam yang dianuti oleh masyarakat Kadazan dusun. Jadi seperti mana yang kita tahu, di kawasan pedalaman ini merupakan kawasan asalnya bukan Islam, tetapi apabila Islam masuk, kesannya yang kedua adalah pembentukan kampung-kampung Islam di Ranau. Yang mana bermaksud kampung-kampung tersebut telah menjadi dominan, merupakan kampung-kampung yang penduduknya majoritinya adalah Islam. Jadi kampung yang telah menjadi kampung Islam ataupun yang menjadi dominan diduduki oleh orang-orang Islam adalah seperti Kampung Ratau, Kampung Sosondoton, Kampung Togudun Lama, Kampung Keranaan dan lain-lain lagi. Dan kesan yang ketiga daripada dakwah Mandur Syarif ini adalah penyebaran Islam ke kawasan pedalaman yang lain. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, Islam mulai masuk adalah melalui Ranau. Mandur Syarif membawa Islam itu pada awalnya, yang pertamanya adalah ketika di Ranau. Jadi apabila orang-orang Ranau ini menerima Islam dan selepas itu mereka berhijrah, maka mereka telah memperkenalkan ataupun menyebarkan Islam ke kawasan pedalaman-pedalaman yang lain. Antaranya yang terkesan menerima Islam adalah Tambunan, Keningau, Suk, Nabawan Kiulu dan lain-lain lagi lah. Jadi secara tidak langsung seperti mana terbentuknya kampung-kampung dominan Islam di Ranau, begitu juga wujudnya kampung-kampung yang telah menjadi dominan diduduki oleh masyarakat Islam di kawasan-kawasan pedalaman yang lain, baik di Tambunan, Keningau, Suk, Nabawan, Kiulu dan lain-lain lagi.
Jadi ini adalah gambar lah, gambar individu pertama daripada kalangan masyarakat Kadazan Dusun yang menganut Islam. Ini Muhammad Ali kan Dalis. Dan yang ini pula adalah gambar pendakwa Jawa tadi tu, iaitu Mando Sharif bersama dengan istrinya. Jadi secara kesimpulannya, Mando Sharif merupakan individu penting dalam lipatan sejarah perkembangan Islam di Sabah umumnya dan pedalaman Sabah khususnya. Kedatangan beliau ke kawasan pedalaman bermula di Ranau, dia telah mengubah demografi Sabah. Apabila kawasan pedalaman yang pada sebelum itu tidak menerima Islam, tetapi ketika adanya kedatangan Mando Sharif, kawasan pedalaman mulai menerima Islam. Penganut Islam bertambah dan terbentuknya kampung-kampung yang dominan masyarakatnya adalah masyarakat Islam. Kawasan-kawasan pedalaman terus menerima kesan apabila berlaku penghijraan mualaf Ranau ke kawasan-kawasan lain seperti Tambunan, Keningan, Nabawan dan lain-lain lagi. Jadi hal ini jelas bertitik tolak daripada peranan Mandur Sharif yang telah membawa Islam kepada masyarakat Ranau. Seterusnya orang-orang Ranau yang berhijrah membawa Islam dan memperkenalkan Islam di kawasan-kawasan lain dan diterima oleh masyarakat-masyarakat pedalaman yang lain, yang mana kawasan pedalaman yang lain itu juga terdiri daripada masyarakat Kadazan Dusun dan juga Murut dan sub-etniknya. Jadi maka tidak heranlah Mando Sharif itu dinobatkan sebagai bapa kepada orang-orang Kadazan Dusun kerana Mando Sharif ataupun pendakwa Jawa ini telah berjaya membawa Islam, memperkenalkan Islam, lalu diterima oleh masyarakat pedalaman di Sabah yang terdiri daripada etnik Kadazan Dusun, Murut dan juga sub-etniknya. Jadi itu sahaja perkongsian ataupun pembentangan saya bagi kajian yang ringkas ini. Sekian, terima kasih.